Pada hari terakhir Ramadan tahun 2020, tiada siapa sangka hari itu merupakan sejarah 99 orang mengalami keracunan makanan setelah berbuka puasa. Juadah yang dibeli menerusi atas talian itu cukup terkenal di sekitar Kuala Terengganu dan boleh dikatakan menu wajib ada ketika berbuka puasa. Namun tiada siapa menduga kerana menu inilah menjadi asbab kematian seorang wanita. Bagaimana kisah ini bermula? Ikuti kisah ini. Tarikh 23 Mei 2020 merupakan hari terakhir Ramadan, menjadi satu tarikh yang cukup mengerunkan buat penduduk di sekitar Kuala Terengganu. Dikatakan ramai penduduk dimasukkan ke hospital kerana keracunan puding buih, yang mana juadah ini sangat popular di situ. Puding buih itu dijual oleh seorang peniaga di atas talian. Ramai pembeli mendapatkan juadah itu kerana dikatakan menjadi makanan viral dan sebagai pemanis mulut ketika berbuka puasa. Kisah ini bermula apabila seorang kanak-kanak perempuan bersama 5 sepupunya yang mengalami keracunan makanan selepas menikmati juadah tersebut. Mangsa puteri Farisha Damia Muhammad Faizul 11 tahun dan sepupunya mengadu sakit perut dan muntah sebelum ditahan di ward untuk rawatan lanjut. Bapanya Muhammad Faizul Hamzah 35 tahun berkata anaknya mula sakit perut dan muntah pada 5 pagi 24 Mei 2020 pagi raya dan 5 sepupunya berusia 6 hingga 20 tahun turut mengalami nasib sama selepas menikmati hidangan pencuci mulut itu. Puding buih itu dibawa oleh anak saudaranya berusia 20 tahun sebanyak 2 bekas yang dibeli daripada rakannya untuk berbuka puasa. Melihat keadaan anaknya semakin lemah, dia membawa anaknya bersama 2 sepupunya ke hospital. Manakala 2 lagi anak saudara ditahan di ward. Penjual puding buih itu ada hubungi selepas salah seorang ahli keluarga memuat naik status mengenai perkara itu di laman sosial Facebook. 25 Mei 2020, seramai 48 orang dilaporkan mengalami keracunan makanan. Daripada jumlah itu, 20 daripadanya dimasukkan ke hospital dengan seorang daripada ditempatkan di unit rawatan rapi ICU berada dalam keadaan stabil. 4 lagi dimasukkan ke hospital swasta, manakala selebihnya dirawat sebagai pesakit luar dengan majoriti pesakit mengalami sakit perut dan cirit-birit. Pada 26 Mei 2020, mangsa keracunan di 2 daerah di Terengganu terus meningkat kepada 74 orang setakat 3 petang. Daripada 74 kes itu yang terdiri daripada 16 keluarga. Jumlah 62 pesakit tinggal di Kuala Terengganu, manakala 12 lagi di daerah Marang. Seramai 33 pesakit menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah, hospital swasta 8 orang dan bakinya 22 pesakit menerima rawatan sebagai pesakit luar di beberapa klinik kerajaan dan klinik swasta. Jabatan juga turut mengesan ahli keluarga mangsa yang lain dan berjaya menemui 11 lagi mangsa keracunan makanan cuma simptom yang mereka alami, tidak memerlukan rawatan lanjut di hospital. Pihak hospital sudah memeriksa premis perniagaan tersebut dan pengambilan sampel dilakukan unit keselamatan dan kualiti makanan Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Terengganu. Jabatan juga sudah menutup dapur premis untuk jualan peniaga puding buih itu mengikut Seksyen 18-1-D Akta Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 bermula 25 Mei 2020 hingga 7 Jun 2020 iaitu selama 14 hari. Pada 27 Mei 2020 sehingga 12 tengah hari jumlah mangsa meningkat kepada 99 orang. Semua pesakit di ward dilaporkan stabil kecuali pesakit di ICU yang dilaporkan berada dalam keadaan tenat. Seorang mangsa yang terlibat dikenali sebagai Wan Muhammad Hafizi mengatakan akibat memakan makanan itu, 16 ahli keluarganya mengalami keracunan dan 7 daripada mereka terpaksa mendapat rawatan di hospital swasta. Manakala yang lain merawat sendiri dengan memakan ubat yang dibeli daripada farmasi. Selain isterinya, 3 anaknya berusia 9, 6 dan 1 tahun juga mengalami keadaan sama. Tetapi 2 daripada mereka mengalami kesakitan biasa. Manakala anak bongsu terpaksa dimasukkan ke hospital kerana cirit-birit dan muntah. Puding berharga RM17 sebekas itu dipesan adik iparnya daripada penjual di Kampung Sungai Rengas, Kuala Terengganu sebagai juadah berbuka puasa bersama keluarga di rumah ibunya di Kampung Padang Miding, Marang. Telur tamak tempoh digunakan untuk mengadun puding buih menjadi punca utama berlaku kes keracunan makanan membabitkan 99 individu. Pengurusi Jawatankuasa Kesihatan Terengganu Dr. Alih Razak berkata, keputusan sampel dilakukan unit keselamatan dan kualiti makanan Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Terengganu mendapati penggunaan telur tamak tempoh adalah punca utama kes keracunan puding buih. Siasatan menyeluruh mendapati pengusaha puding buih itu juga tidak mempunyai lesen perniagaan selain tidak melakukan suntikan vaksin penyediaan makanan. Pengusaha puding buih itu mempromosikan pencuci mulut itu secara dalam talian. Seorang mangsa dikenali sebagai Nur Amirah Fatihah Abdul Aziz yang ditempatkan di ICU di Hospital Sultanah Nur Zahirah disahkan meninggal dunia pada 3 Jun 2020 selepas 10 hari bertarung nyawa. Mangsa berusia 25 tahun dari Marang menghembuskan nafas terakhir pada 10.40 pagi akibat kegagalan mati organ akibat kejutan sepsis. Kematiannya disahkan Esko Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Terengganu, yang mana wanita itu mangsa pertama susulan kes itu. Ibu mangsa Rohayu Arifin reda dengan apa yang berlaku.
Menceritakan sebelum kejadian itu, ibu kepada 3 anak itu berkata puding buih berkenaan dibelikan arwah secara atas talian untuk juadah berbuka puasa. Suaminya Abdul Aziz Idris 63 tahun dan anak bongsu Muhammad Amir Hidayat 18 tahun yang menggemari makanan itu juga mengalami keracunan manakala ibu mangsa dan anak kedua Nur Aisyah Wahidah 20 tahun tidak menjamah juadah itu. Arwah bekerja sebagai juruwang sebuah syarikat paminyak di Rusila di Marang dan keluarga arwah layak menerima faedah pencen penakat berjumlah RM675.75 sebulan seumur hidup. Pada 4 Jun 2020, Polis Negeri itu tidak menyiasat kes membabitkan seorang wanita meninggal dunia. Ketua Polis Negeri Datuk Rosli Cik berkata, kes itu sedang disiasat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Jika pihak polis berpuas hati dengan tahap kebersihan dan kaedah penyediaan makanan itu, pengusaha boleh meneruskan operasi selewat-lewatnya Isnin 8 Jun 2020. Semoga kes malang sebegini tidak berulang lagi di masa hadapan. Segalanya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk para peniaga, jagalah kebersihan semasa membuat makanan. Kerana kebersihan itu ibadah. Jangan fikirkan keuntungan semata-mata dan mengabaikan kebersihan sehingga memudaratkan orang lain. Semoga Allah yarham Nur Amirah Fatihah Abdul Aziz diampunkan segala dosa dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.